Baik, sudah. Okey. Jadi bahagian terakhir dalam topik fungsi kuadratik adalah menyelesaikan masalah fungsi kuadratik, di mana sebelum nak selesai yang ini iaitu melakarkan graf fungsi kuadratik. Ya. Okey, setelah mempelajari semua konsep di bawah fungsi kuadratik, sampai akhirnya kita akan belajar untuk lakarkan graf. Ya, lakar maksudnya bukan plot graf, bukan lukis graf. Kalau dia suruh lukis graf, maksudnya kena buat jadual. Kena buat jadual, kena plot, kena cari nilai titik, setiap titik. Lepas itu baru plotkan dalam kertas graf dan lukis. Itu namanya lukis. Tapi kalau lakar graf, kita tidak perlu begitu susah. Kalau lakar graf dia sepatutnya kalau ada fase dalam masa few second, dalam masa beberapa saat sudah boleh anda lakarkan. Okay. So macam mana nak lakar graf? Jadi inilah 6 langkah, dikira 6 langkah, sebenarnya 5 langkah sajalah 5 langkah patut anda kuasai. Dan hampir boleh katakan hampir semua ini sudah anda pelajari Sudah anda pelajari. Jadi hari ini kita hanya nak ulang kaji balik, lepas tu kita mulakan melakar. Okey, fungsi graf, graf fungsi kuadratik dalam pelbagai bentuk boleh dilakar melalui langkah berikut. Fungsi graf, fungsi kuadratik, inilah antara langkah yang perlu kita kuasai. Langkah 1, kalau kita tengok kat sana, anda perlu kena pasti nilai A. Kenapa perlu kena pasti nilai A kalau kan masih ingat? A kalau besar dari sifar, grafnya parabola berbentuk minimum. A kalau kurang dari sifar iaitu negatif, dia adalah parabola berbentuk maksimum. Jadi dengan adanya nilai A, sebenarnya anda sudah tahu bentuk graf dia. Grafnya berbentuk minimum ke maksimum. Kemudian langkah kedua, cari nilai pembeza layang. Pembeza layang. Kenapa perlu cari nilai pembeza layang? Supaya anda boleh tahu kedudukan graf. Halo Ashraf, selamat datang Ashraf. Jadi untuk kedudukan ini pun sudah anda pelajari hari itu. Kalau dia ada 3 keadaan saja B square mana 4AC, kalau besar sifar dia bersilang 2 titik. Dia bersilang 2 titik. Kalau U macam tu, kalau M macam ni. Kalau sama sifar, dia sentuh 1 titik. Kalau kurang dari sifar, dia tidak bersilang. Atas ataupun bawah. Itu patutnya bezakannya sikit. Entah kita. Okey. Lepas tu setelah tengok daripada graf ini sudah boleh nampak paksi X-nya. Paksi X-nya sudah muncul. Lepas itu langkah ketiga, setelah anda mencari pembeza layang, yang ketiga ni tentukan vertex. Ada berapa cara tentukan vertex? Siapa boleh jawab? Siapa boleh ingat? Macam mana ataupun siapa boleh bagi tahu cikgu dulu, ulang kaji balik dulu. Apa tu vertex? Anyone? Have a try. Yang satu bentuk cikgu. Yang
A dalam kurungan X tolak H kurungan kuasa 2. Okey, maksudnya anda sedang Anik sedang bagi tahu cikgu cara untuk dapatkan vertex, betul? Yang Bentuk yang Anik bagi tahu tadi itu dinamakan penyempurnaan kuasa 2. Oh ya, kuasa 2. Saya tersekat dalam bahasa. Okey. Ya, dia namakan penyempurnaan sempurna. Okey, itu dinamakan penyempurnaan kuasa 2. Melalui kaedah penyempurnaan kuasa 2, kita boleh perolehi vertex. Okey, itu cara pertama. Ada cara lain tak? Ada cara lain? Anyone? Ada cara lain? Ada? Siapa nak cuba? Tak ada. Tak ada rasanya. Itu saja. Okey. Lain tak ada? Farid ada, Farid? Tak pasti. Ada cara lain kita tentukan vertex selain penyempurnaan kuasa 2? Melalui kembangan. Melalui kembangan, okey, kembangan itu dia nama cara apa? Kembang ke faktor? Itu bentuk am. Bentuk am. Okey, melalui bentuk am pun boleh, Okey, melalui bentuk am. Okey. Cara ketiga ada? Cara ketiga sebenarnya ada satu lagi. Cikgu hari itu kata cikgu tak ajar dulu. Hari ini kalau boleh cikgu nak rangkumkannya. Ada sesiapa ada idea yang ketiga? Bentuk pintasan. Ya, jadi ada 3 cara sebenarnya, ya, bukan satu cara saja untuk tentukan vertex. Ada 3 cara. Yang hari itu yang masa cikgu ajar cara penyempurnaan kuasa 2. Satu saja cara cikgu ajar, ya. Bentuk am dengan bentuk pintasan cikgu tak tekankan sangat. Okey, lepas ni kita akan tekankan lebih sikit, ya. Okey. Jadi di mana agak dua bentuk itu, kalau nanti tak sempat cikgu nak kamu rujuk di atas sini, ya. Kamu rujuk balik di atas sini, sebenarnya melalui sini kamu boleh dapatkan vertex dia. Sini muka surat 54. Catat dulu, muka surat 54. Okey, bentuk fungsi kuadratik di mana di sini dia terangkan ada bentuk am dengan bentuk pintasan. Ya. Jadi melalui bentuk am dengan bentuk pintasan kita boleh buat apa? Kita boleh dapatkan ni. Ini adalah vertex dia. Ya. Ini juga. Kedua-dua ini nampak lain, tapi sebenarnya sama. Inilah koordinat. Okey, ini adalah koordinat untuk titik vertex dia, ya. Okey, koordinat bagi vertex dia. Okey. Jadi kalau bentuk am sudah anda faham, ya, iaitu ax square plus bx plus c. Okey. Kalau untuk bentuk pintasan, ini bentuk pintasannya. Okey. Jadi di sini mungkin anda masih belum biasa ataupun belum tahu cara nak buat bentuk pintasan. Jadi nanti kalau ada peluang, ada masa cikgu terangkan macam mana buat bentuk pintasan. Lepas dari bentuk pintasan, okey, macam mana nak gunakan maklumat dalam bentuk pintasan untuk cari vertex.
Macam mana nak gunakan bentuk am untuk cari vertex? Kedua-dua ini adalah maklumat yang boleh juga diguna pakai. Okay, selain gunakan penggunaan kuasa 2. Okay, selamat datang Daryl. Okay. Jadi kita teruskan dulu kat bawah sini. Nanti kalau ada kita naik atas sana. Okay, so setelah tentukan vertex, apa maksud vertex? Vertex ini merujuk kepada titiknya. Jadi kalau kamu tengok graf tadi, okay, U-shape katakan persilan 2 titik, dia ada satu titik di bawah sekali. Apakah koordinat ini? Itu melalui vertex. Okay, okay, vertex ini bila dah dapat vertex, dia juga boleh dapat simetri X, di mana X sama dengan 1 rumus. X sama dengan 1 nilai. Apa nilai pun bolehlah, nilai 1 ke 2 ke 10 ke negatif 1 ke 2 kan. Itu pun pasti simetrinya. Okey. Dan seterusnya langkah keempat, tentukan titik persilangan paksi X. Ya, tentukan titik persilangan pada paksi X maksudnya apa? Maksudnya cari pintasan X. Ya, cari titik persilangan pada paksi X iaitu pintasan X apabila Fx sama dengan sifar iaitu Y sama dengan sifar. Okey. Ini yang kita nak cari nantilah. Sebenarnya ini pun sudah kamu belajar. Sudah kamu belajar iaitu cari puncak. Ya. Dan yang kelima ini sebenarnya yang terakhir ni. Yang kelima ini adalah mencari nilai F0. F0 maksudnya bila X sama dengan sifar, Fx akan jadi F0. Okey? Itu dalam kata fungsi, apabila X sama dengan sifar, X itu objek. Apabila objek sama sifar, objek nanti masuk ke dalam fungsi, dia akan jadi image. Image yang kita hasilkan itu sebenarnya koordinat Y. Dia sebenarnya adalah koordinat Y. Jadi koordinat Y itu sebenarnya pindasan Y-nya. Okey. Jadi dengan 5 langkah ini, 1, 2, 3, 4, 5, jadi secara amnya dalam otak semua kena ingat, bila nak suruh lukiskan ataupun lakarkan graf kuadratik, mesti ada 5 langkah. Kadang-kadang hanya ada 4 langkah. Bukan semua ada 5 langkah. Kebanyakannya 5 lah, tapi kadang-kadang hanya ada 4 langkah. Langkah mana yang mungkin tidak muncul? Cikgu bagi tahu, langkah keempat. Langkah keempat ini boleh wujud, boleh tak wujud. Tapi kalau langkah 1, 2, 3 dan 5, dia garanti wujud. Mesti ada. Yang 4 ini bergantung kepada keadaan soalan. Ada galanya ada galanya tiada. Ya, okey. Macam mana nak tahu langkah keempat ini wujud ke tidak? Sebenarnya langkah keempat dia bersanggup paut dengan langkah kedua. Bila kamu buat langkah kedua, secara automatik anda sudah tahu. Daripada langkah kedua, anda sudah tahu langkah keempat wujud atau tidak. Ya, jadi langkah 2 dengan langkah 4 dia saling berkaitan. Dia saling berkaitan. Okey. Kalau nak tahu apakah cara kaitannya, dia sebenarnya sangat senang. Bila pembeza layan kurang dari sifar, bila pembeza yang layan dari langkah kedua katakan kurang dari sifar, maksudnya graf yang kamu lakar itu tidak akan bersilang pada paksi X. Kalau tak bersilang pada paksi X, tidak mungkinlah ada pindasan X. Jadi kalau tak ada pindasan X, langkah keempat tidak perlulah dicari sebab dia tak wujud. Ya, itu maksudnya. Okey, selamat datang Adam. Ya. Okey, so kita teruskan. Jadi secara secara kasarnya 5 langkah. Secara spesifiknya 4 langkah garanti ada. Okey. Lepas tu akhir sekali ni sebenarnya tak ada lah dia apa ni. Dia kata plotkan, jadi akhir sekali plotkan titik-titik yang tipologi. Okey, pada sata cetus. Cetus tu maksudnya graf kan, pada graf yang ada paksi X dan Y.
lukiskan satu parabola yang licin dan bersimetri. Licin sangat cantik, licin. Jangan bersegi-segi, ya, jangan tajam-tajam. Dan kemudian mesti berbentuk pasti simetri. Kiri kanan mesti sama, atas bawah mesti atas bawah lah kan. Kiri kanan mesti sama. Boleh tak atas bawah? Boleh. Itu fungsi satu jenis lagi. Nanti cikgu ada peluang cikgu perkenalkan. Untuk hari ini punya graf ini, dia punya graf berbentuk pasti simetri di tengah-tengah, iaitu kiri kanan. Okey. Lepas itu kita lukiskan dia, kita dah berjaya bentukkan fungsi kuadratik. Okey, sekarang kita mula. Okey, persamaan dia ini ini fx sama dengan negatif x square tambah 4x tambah dengan 12. Okey. Kenapa nak belajari untuk lakar graf? Kamu jangan tengok topik ini macam simple ataupun macam tak ada apa-apa kan. Dia macam satu matematik yang sangat ringkas. Sangat sebab macam ilmu tak besar betul. Sebenarnya kalau kamu tengok ini, fungsi kuadratik ini, akhir sekali dia dikaitkan dengan apa? Dia dikaitkan dengan semua benda ni, tengok. Ini semua adalah hasil pembinaan yang sangat berkait rapat dengan kuadratik. Terowongnya, terowong kerana apa? Kerana pintu gerbangnya. Ini berbentuk kuadratik. Okay, satelit yang sampai kita boleh berinternet, boleh berapa 5G, berapa G, berapa whatever kind of gelombang. Okay, boleh tengok satelit, maksud saya boleh tengok bintang, planet sampai berjuta-juta batu nautikal punya jarak, semua kerana kuadratik. Lepas tu kalau kita tengok pembinaan jambatan kantung ini juga kuadratik. Kamu tak pernah tengok jambatan kantung yang dibina itu dia tidak berpasti simetri, ya. Dia ada pasti simetri ini. Ya, ini pun pasti simetri juga. Ini pun pasti simetri. So pasti simetri maksudnya berbentuk graf ini, kuadratik ini. Inilah kegunaan ilmu kuadratik kita dalam seni sains dan seni pembinaan. Bukan itu saja, banyak lagi loh, terlalu banyak. Kenapa yang lain tu contohnya apa saja bentuk kuadratik yang terbentuk kerana graviti. Kecuali kita pergi pindah ke bulan, kita tinggal kat bulan tidak ada graviti, dan kuadratik ini tak banyak boleh guna pakai. Sebab dia tidak membentuk graviti. Kalau membentuk graviti, apa maksud graviti? Apa yang naik pasti turun. Apa yang kamu baling ke atas pasti turun. Jadi cuba kamu bayangkan, apa benda yang boleh dibaling ke atas? Ini soalan yang sangat umum. Siapa boleh jawab? Apa yang kamu boleh bayangkan? Benda yang boleh dibaling ke atas. Bagi contoh kat cikgu. Bola. Bola, okey. Itu standard sekolah menengah, sekolah rendah. Kita semua main bola, betul, cantik. Ada lagi? Apa tadi? Kita boleh boleh benda boleh baling je. Apa benda yang dipaling ke atas akan jatuh ke bawah. Kalau tak jatuh ke bawah tak boleh cakap. Lembing. Okey. Ini sudah sampai ke zaman tamadun dulu, berlembing kan? Yang lontar peluru je ke? Peluru, okey. Itu sukan C. Tokyo nanti nak jadi Olimpik, okey. Katanya dia nak buat Olimpik juga walaupun keadaan tak mengizinkan. Ada lagi? Banyak je ke? Banyak kan? Cuba kembang sikit. Jangan di pangku sekolah.
Apa-apa benda yang boleh dipaling ke atas dan nanti akan turun balik. Kapal terbang je. Kabau terbang. Kabau terbang kalau dia jenis yang tak ada enjin, bolehlah. Ah, Ya, kalau dia ada enjin dan dia ada faktor-faktor yang melawan graviti, then susah. Kuadratik tak membentuk. Dia mesti sesuatu yang tidak melawan graviti. Free flow, up and down, free flow. Ada tak? Okey. Cikgu bagi satu contoh peluru. Peluru dari kereta kebal. Ataupun peluru dari kalau kita tengok dalam perang, dalam cerita perang, yang dibawa oleh bom yang dibawa oleh askar di lantai dia bergerak, lepas tu dia masukkannya ke dalam satu tube tu kan, lepas tu dia akan lancarkan dia keluar. Di mana bila dia lancar keluar, dia sebenarnya adalah bergerak secara graviti, secara kuadratik. Dia naik. Kuasanya hanya kuasa di mana permulaan saja mempunyai kuasa meletup, untuk dia naik. Lepas dia naik, berapa jauh dia akan pergi, di mana dia akan jatuh, dia dikira gunakan kuadratik. Yang ini. Bila dia letak bom ke dalam kan, dia akan naik. Bom itu akan naik dan dia jatuh ke dalam dalam hutan ke apa kan, di mana dia nak target. Jadi setiap kali kamu tengok, setiap kali mereka tu macam membazir peluru kan, dia macam dia membazir bom. Bom sampai sana, dia tak kena pada musuhnya masih jauh. Tapi lama kelamaan dia akan semakin mendekati musuhnya. Kenapa? Sebab mereka boleh adjust angle. Sudut ini boleh dimain-mainkan sudutnya. Kenapa dia nak main sudut? Supaya dia punya kuadratik boleh bergerak jauh. Dia punya peluru tu dia boleh bergerak lagi jauh, ataupun kalau musuh berada di dekat, then mereka kena gerak ke atas untuk turun balik ke sini. Okey, semua itu berbentukkan graviti. Jadi dalam bidang peperangan pun, sekarang ini kan sedang dalam kita beraya ni ada negara Israel dengan Palestin sedang berperang semua inilah ilmu mesti ada kat dalam. Dan semalam cikgu tengok satu yang dia kata dia nak bom satu tempat tinggal, satu bangunan tempat tinggal. Sampaikan hebatnya dia boleh call ke rumah tu, suruh orang penduduk orang awam kan, dia call kat rumah orang awam tu, suruhnya pindahkan. Kamu kena keluar dari rumah kamu malam ini juga sebab saya nak meletupkan tempat tinggal kamu. Dan betul, malam itu juga tempat rumahnya kena diletupkan. Semua itu dia mempunyai kiraan. Salah satunya teknologi of course lah. Yang kedua, dia ada juga gunakan kuadratik. These are all the things that is related to quadratic. Jadi jangan ingat kuadratik ini hanya satu bidang yang sangat kecil. No, it's a very big, sampai seni bina, sampai peperangan yang digunakan. Okey. Jadi macam mana kita nak belajar lukiskan graf ini? Okey, jadi cikgu mula 5 langkah Langkah pertama, kita tak perlu tengok lain, kita tengok nilai A-nya, negatif 1. Diberi A sama negatif 1, jadi dalam otak kamu, digunakan warna lain, dalam otak kamu sudah nampak bentuk dia. Ini graf yang saya nak lukiskan. Okey, sudah nampak bentuk graf parabola maksimum. Sekarang kita cari pembeza layan. Kita cari nilai pembeza layan. Cara nak cari nilai pembeza layan should be like this. B square minus 4AC equals to, sama dengan. Belakang nilai tu belum tahu lagi, jadi jangan cari nilai. Kita buat macam ni. Susu okay, this is 48.
Cikgu patutnya tulis ini dulu lah pada awal-awal. Kenapa? Sebab ABC-nya sangat famous. Orang pertama dalam topik ini ABC. Okay. So gantikannya, tak carikan nilai pembeza layan. Okay, kita tolakkannya, kita dapat negatif 20. Saya ada salah salin soalan. Okey, sini tambah, minta maaf. Cikgu lain macam. Okey, jadi kita tambahkannya, kita dapat 50, 64. 64 adalah besar dari sifar. Besar dari sifar maksudnya apa? Maksudnya graf ini, akan kedudukan graf ni akan berada di paksi X, di mana dia akan bersilang pada 2 titik. Ya, pembeza layan besar sifar maksudnya apa? 2 punca berbeza. Di bawah cari punca ya. Untuk graf pula dia cakap apa? 2 titik persilangan pada paksi X. Ya. Lepas tu kita cari vertisnya. Di mana nak cari vertis, kita kena buat penyempurnaan kuasa 2. Itu salah satu caranya. Jadi penyempurnaan kuasa 2, langkah pertama, kita keluarkan negatif. Langkah kedua, tambah dan tolak. Bagi 2, negatif 4. Seterusnya, mana yang boleh ringkaskan, kita ringkaskannya. Lepas itu, X tolak 2 dalam kurungan kuasa 2, tolak dengan negatif 2 kuasa 2 jadi 4. X kuasa 2, ini jadi tolak 16, lepas tu, yang negatif kat luar tu masuk balik. Kembalikan ingatan anda ya. Okey, dapat dah. Bila sudah dapat ini, apa maksud? Maksudnya dia punya titik titik maksimum dia. Titik maksimumnya ialah 216. Ya. Jadi graf anda sekarang rupanya semakin lengkap. Di mana anda sudah mengetahui titik ini ialah 216. Pada masa yang sama, lukiskan paksi simetri, simetri SX. Okey, jadi nampak tak 3 langkah ni? 1, 2, 3. Graf kita semakin complicated, semakin penuh maklumat. Okey. Jadi tadi kita katakan langkah kedua, bila langkah kedua kamu buat, kamu nampak dia punya nilai adalah besar dari sifar, maksudnya dia bersilang pada 2 titik. Jadi sebenarnya langkah kedua sudah membocorkan rahsia bahawa langkah keempat ini wujud. Kalau langkah kedua ini kamu dapat kurang dari sifar, jadi langkah keempat tak payah buat. Ya, tapi kerana dia besar dari sifar positif, jadi kena buat. Macam mana nak buat langkah keempat? Langkah keempat sebenarnya tujuannya untuk cari ini, cari pintasan ni. Apakah nilai pintasan ini? Jadi pada titik ataupun pada pintasan, X, pada pintasan X, Fx sama dengan sifar. Fx sama sifar ataupun kamu boleh kata Y sama sifar. Sama saja maksudnya. Hanya kenapa kita tak gunakan Y, sebab topik ini soalan asal je tadi, tengok ni, dia tak gunakan simbol Y, dia gunakan simbol fungsi. Dia tak guna Y, tapi sebenarnya sama. Jadi topik ini guna fungsi, kita pun gunalah fungsi. Fx sama dengan sifar. Okey. Jadi apa yang sama sifar sebenarnya adalah X kuasa 2 tambah 4X tambah 12 sama dengan sifar.
Dari sini dia kata apakah nilai X, akhirnya bila kanti masuk ke dalam persamaan ini menghasilkan sifar. Itulah maksudnya cari apa? Cari punca. Punca yang menyebabkan sebelah kiri jadi sebelah kanan sifar. Jadi gunakan cara apa? Apa cara nak gunakan untuk cari punca? Ada 3 cara. Ada 3 cara di sini. Okey, yang sudah kamu belajar. Pemfaktoran. Jadi itu sebab cikgu kena guna balik. Penggunaan kuasa 2. Okey, dan juga akhir sekali rumus. Kamu gunalah mana-mana satu. Dia boleh dapatkan nilai X-nya. Jadi untuk soalan ini, cikgu nak gunakan pemfaktoran. Sorry, 12. Otak sudah lain. First, cikgu positifkan nilai A dulu. Lepas tu baru cikgu buat pemfaktoran. Semalam cikgu semak latihan seorang rakan anda, cikgu tengok dia tidak positif, dia terus buat pemfaktoran. Tapi jawapannya betul lah, tak kata salah, boleh dengan syarat kamu tak salah buat. Tapi sebenarnya lebih senang adalah positifkan dulu nilai A, baru buat pemfaktoran. Itu akan lebih mengelakkan dari buat kesilapan. Lepas tu nilai yang cikgu pilih adalah 26 tolak tambah. Di mana di sini X sama dengan 2, negatif 2, atau X sama dengan 6. Okey. Dua nilai ini dekat mana? Dua nilai ini adalah pintasan X. Okey. Jadi sekarang kalau kita lukis graf yang sama lagi, graf yang sama. Kamu jangan bila buat latihan ke apa, jangan buat macam cikgu. Maksud cikgu, jangan kamu lukis graf ini berkali-kali macam cikgu buat. Cikgu buat macam ini supaya kamu nampak tujuan dia. Kenapa setiap langkah kita buat? Kenapa buat langkah pertama? Oh, sebab saya nak ini. Kenapa saya buat langkah keempat? Oh, sebab saya nak dapatkan label. Itu cikgu nak kaitkan tujuan, objektif kita buat langkah-langkah tu. Okey, jadi bila dah sampai sini, tengok graf ini kan semakin cantik sudah. Dia semakin penuh dengan nilai. Titik vertisnya 216, pasti simetrinya X sama dengan 2, dan nilai di sini negatif 2, nilai di sini 6. Jadi kamu nampak dan nilainya semakin cantik, semakin penuh, graf kamu semakin penuh dengan data. Okey. Bila dah masukkan nilai untuk pintasan X ini, sebenarnya anda sudah boleh semak dah. Kamu sudah boleh semak dekat sini. Adakah semua maklumat yang kamu cari itu betul? Caranya, ini tengah-tengah ialah 2, tengah-tengah ialah 2, sebelah kirinya negatif 2, sebelah kanannya 6. Adakahnya betul? Cara nak tahu dia betul ke tidak, kan kata 2 di tengah-tengah itu simetri kan? Simetri maksudnya di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah, 6 di sebelah kanan, negatif 2 di sebelah kiri, adakah dia betul-betul menjadi tengah-tengah di nombor 2? Jadi kamu cuba kira lah, ini kalau pergi sana berapa langkah? Oh, 4 langkah. Okey, 2 tambah 4 akan jadi 6. 2 kalau tolak 4 akan jadi dah negatif 2. Jadi kan? Jadi kan? Jadi okey. Dalam kata lain, bila kamu nampak macam ni, tak betul, okey, tengok sini pun 4 jarak, ini pun 4 jarak. Maksudnya semua nilai yang kamu ambil dari yang kamu dapat tadi dalam keadaan exam nanti ke apa kan, ataupun masa kamu tak ada guru, kamu buat kerja sendiri-sendiri. Kamu yakinlah apa yang kamu buat ni betul sebab dia nampak logik. Ini maksudnya semak sendiri, apa yang kamu buat tu, semak sendiri. Dan ini juga menceritakan sifat simetri, paksi simetri. Graf itu mesti berpaksikan simetri di tengah-tengah supaya kiri kanan mesti sentiasa sama. Ini cara kamu faham paksi simetri. Okay. Dengan adanya pemahaman kamu boleh semak. Okay. Sebenarnya bila kamu dah semak ni, okay,
Bila dah kamu dah semak kiri kanan tu, sebenarnya kamu pun secara tak langsung sudah mengetahui langkah kelima. Dia semua ada kaitan sebenarnya ya. Langkah kelima, dia cakap apa tadi? Langkah kelima, dia suruh kita tentukan pintasan Y. Pintasan Y, okey. Macam mana nak tentukan pintasan Y kan? Okey, saya sudah ada paksi X, saya bolehlah tentukan pintasan X. Kalau saya nak tentukan pintasan Y, saya mesti nak tahu di manakah paksi Y saya harus saya lukis. Di manakah harus saya lukiskan paksi Y saya. Jadi, boleh tak siapa ataupun cikgu panggil nama tanya ya? Daripada maklumat yang telah cikgu labelkan sebegitu banyak, boleh tak sesiapa bagi tahu cikgu di manakah agaknya pintasan Y, paksi Y terlebih pula. Cikgu tanya Felixia. Halo Felicia. Halo Felicia. On mic dulu, kamu belum on mic. Ya. Ya, agak-agaknya berdasarkan maklumat cikgu ni, kamu nampak di mana agaknya pintasan Y harus berada? Atas. Atas, okey. Paksi Y di mana? Paksi Y. Y axis. Nak lukis di mana? Kiri. Di kiri, okey. Kalau di kiri, kiri siapa? Kiri 6. Kiri 6. Kalau kamu kata kiri 6, maksudnya cikgu boleh letak di sini. Adakah Kiri anda Sifa. setuju? Kiri Sifa. Tapi kamu nampak tak Sifa di mana? Ke tengah. Graf ini, kamu nampak gerak yang cikgu lukis ni, Sebelum. ada berapa nombor? Ya, sebelum. Sebelum negatif 2. Sebelum negatif 2. Selepas? 6. Selepas 6. Maksudnya, saya buat satu macam ni ya. Okay. Ini kalau negatif 2, ini 6. Kalau sebelum, kita boleh letak di sini. Ya, kita boleh letak di sini. Saya guna ini sebagai sebadan dulu ya. Jadi kalau paksi Y yang cikgu nak letak berdasarkan arahan kamu, saya boleh letaknya di sini pun boleh, betul? Ya. Okey, jadi kalau saya letak sana, kamu rasa dia logik ke tidak? Seperti yang kamu kata, okey, paksi Y berada di sebelah kanan negatif 2, sebelah kiri 6. Adakah tempat ini paling sesuai untuk paksi Y? Tepi sikit. Tepi sikit, okey. Tepi mana lagi? Tolak. Tak bagi tolak. Tolak kiri. Tolak ke kiri, okey, ke kiri. Tolak ke kiri. Agak-agaknya lah nak tolak ke tengah-tengah, boleh kah? Tak. Tak boleh. Cukup tolak kah? Nak tolak lagi tak? Ya. Kena tolak lagi Okey, kena tolak lagi. Okey, tolak lagi. Sekarang cukup? Ya. Okey. Kenapa kamu pilih yang line terakhir ni? Apa sebab? Sebagai lokasi untuk pintasan Y, untuk paksi Y. Berdasarkan nilai apa kamu menentukan lokasinya di sini?
belum nampak idenya, betul? Tapi secara logiknya kamu rasa kena pergi sana sikit, betul? Kena tekat kepada negeri 2, Ya. betul? Okey, Ya. jawapannya sangat senang. Nanti bila cikgu sebut jawapan tu kamu ingat sampai selamat-lamanya. Okey, tak apa. Sekarang cikgu nak minta seorang lagi tolong kamu sekejap. Cikgu tolong minta seorang lagi. Saya cikgu. Siapa saya? Diana. Diana ya. Ya, Diana. Ya, kenapa? Okey, silakan Diana. Apa tu dia dapat peringkat apa tu titik Y tu dari titik maksimum. That tu 216 tu. 216, okey, 216 di sini. Lepas tu kamu setuju dia letak di sebelah sini? Mana cikgu? Dia tak muncul, tunggu sekejap lah. Okey, muncul. Ya. Oh, jadi maksudnya kamu pilih karik warna hijau di lokasi karik warna hijau berdasarkan titik maksimum dia. Oh, jadi kenapa kamu katakan dia mesti berada di sebelah kiri titik maksimum? Sebab Sifa kan Sifa. Apa yang sebut Sifa? Cantik, betul. Apa yang mesti Sifa tu? Apa tu garis apa tu graf Y dan X tu. Kah? Y dan X itu. Okey, cikgu rasa cikgu tahu apa maksud kamu, tapi kamu punya penjelasan itu belum dapat point belum dapat point dia. Okey. Okey. Jadi good try cikgu yakin kamu sudah faham, hanya nak terangkan itu kamu tak dapat nak terangkan dengan jelas Okey, jadi Diana dengan Felixia jawapannya adalah macam ni setiap kali kita kena renung balik bila lukis graf bila lukis satu graf, saya gunakan satu graf macam ni. Ini X, ini Y, betul? Tempat bersilang di sini namanya apa? Asalan kan? Titik di mana dua paksi X dan Y bersilang dinamakan titik asalan. Apakah koordinat titik ini? Sifar-sifar dulu. Yes, sifar-sifar. Okey, sifar-sifar. Sifar yang pertama itu sifar untuk koordinat apa? Sifar di sebelah kiri ini. Ataupun saya gunakan warna lain baru senang Ni ajar maya. Okey, sifar biru dengan sifar merah. Okey. So sekarang bagi tahu cikgu, sifar biru itu letak di mana? X. Dia merujuk kepada paksi X, betul? Yes. Jadi kamu akan label di sini. Okay. Sifar merah itu untuk apa? Y. Y. Jadi dia harus label di sini, betul? Ya. Lepas itu kalau di label ke atas, ini 1, ini 2. Dia sambunglah merahnya kan? Kalau label ke bawah pula merah, dia negeri 1, negeri 2. Ya. Dalam kata lain, kalau kamu tengok yang label merah ni, kita nampak bahawa paksi X ini, dia mesti melalui koordinat Y apabila koordinat Y sama sifar. Paksi X terletak pada koordinat Y sama sifar. Kita tak boleh lukis paksi X di tempat atas macam ini. Dan kamu labelkannya sebagai paksi X secara umumnya tak boleh. Kes tertentu boleh, tapi secara amnya tak boleh. Secara amnya, bila nak katakan paksi X dan paksi Y dilukis dalam graf, dia mesti mula dengan sifar. Itu lokasi asalnya. Itu sebab namanya asalan. Ya, okay. Begitu juga dengan paksi Y. Paksi Y berlaku terletak di mana? Terletak apabila koordinat X-nya mula dengan sifar. Sebelah sini dah 1,
positif 2, positif 3, sebelah sini negatif 1, negatif 2. Ya. Jadi paksi Y, ingat paksi Y dia mesti letak di lokasi apabila koordinat X-nya pula, koordinat X-nya berada di tempat sifar. Jadi dengan kefahaman ini sebenarnya kamu boleh membantu anda untuk menjelaskan kenapa garis hijau sebagai paksi Y cikgu tadi mesti letak di lokasi yang telah ditetapkan oleh Felicia dengan Diana. Penjelasannya tak susah nak jelas sebenarnya. Hanya perlu apa? Hanya perlu kenal pasti di manakah lokasi sifar pada paksi X. Sudah ada nampak negatif 2, sudah nampak 2, sudah nampak 6. Di manakah lokasi sifar? Kalau kamu boleh kenal pasti lokasi sifar di mana, maksudnya di sanalah kamu lukiskan paksi Y-nya. Okey. Jadi dalam sini kita nampak bahawa sifar mesti di sini. Sifar adalah terletak di antara negatif 2 dengan 2. In the middle. Jadi di sinilah kamu lukiskan satu garisan lurus. Dan bolehlah layak labelkannya sebagai paksi Y. Okey? Okey. Dengan cara ini, kita boleh buat langkah kelima dengan yakin. Okey. Setakat ni okey dah? Okay. So bila kita dah lukiskan paksi Y ini, bila kita sudah lukiskan paksi Y, barulah kamu nampak di manakah dia bersilang, betul? Dia bersilang di atas. Tempat di mana ini bersilang, titik ini nama apa? Titik ini namanya pintasan Y. Okey. Pintasan Y. Pintasan Y ini di bawah tajuk fungsi kuadratik, dia diberikan nama pintasan F sifar. Bukan fx, F sifar. Kenapa dia gunakan ini sebagai sifar? Simpulnya, sifar ini sebenarnya merujuk kepada koordinat X-nya. Pintasan F sifar merujuk kepada pintasan Y berlaku apabila X-nya ini, X-nya itu sama sifar. Okey. Jadi untuk cari pintasan Y ini, dia kena gunakan langkah yang kelima, iaitu nak cari pintasan X itu pada pintasan Y ataupun F0. Okey. Pada pintasan Y ataupun Fx, X-nya sama dengan sifar, maka okey, F sifar sama dengan negatif sifar kuasa 2 tambah 4 darab sifar tambah dengan 12. Dalam kata lain, dia terus dapat nilai 12 dikatakan. Itulah nilai. Okey. Jadi bila sudah dapatkan nilai semua ni, bila 5 langkah ini sudah selesai, dan sekarang kamu bolehlah lukiskan satu graf yang mempunyai kesemua ciri tadi. Cirinya A, dia kata dia berbentuk N. B, langkah kedua, dia bersilang pada 2 titik. 3, langkah ketiga, vertexnya 216. Di mana at the same time kamu juga lukiskan simetri axis. Dalam kata lain, kamu juga nampak nilai di tengah-tengah, koordinat X di tengah-tengah adalah 2. Cikgu label 1, 2, 3. Ini 3 langkah sudah dapat maklumat sekian. Langkah keempat, kita dapat di bahawa nilai di sini negatif 2, nilai di sini negatif 6. Ini melalui langkah keempat, cari pintasan X. Dan langkah terakhir, pintasan Y berlaku sebelum kamu nak cari pintasan Y, kamu kena cari lokasi sifar dulu. Bila dah cari lokasi sifar, barulah lukiskan satu paksi Y di sini, dilabelkan sebagai Fx. Okey.
Bila dah lukiskan paksi Y dan atas sana labelkan sebagai fx, kamu pun nampak ada satu tempat dia bersilang. Tempat bersilang ini namanya pintasan Y. Apakah nilainya? Nilai ini melalui langkah kelima, dapati bahawa dia sama dengan 12. Okey. Jadi kamu nampak dah, langkah pertama sampai langkah kelima boleh dikatakan semuanya berkait rapat. All are related. Ya, okey. Jadi bila dah dapat semua ini, akhirnya inilah graf yang berjaya kamu lakarkan. Okey. Setakat ini okey ke dah? Cikgu. Oh, Yes. Saya nak tanya yang adakah pintasan Y sentiasa sama nilai dengan C? Iya. Boleh dikatakan macam tu. Oh, Bukan boleh just tengok dikatakan, C je memang lah. macam tu. Memang macam tu. betul. Dia macam apa? Dia macam garis lurus Y sama dengan MS plus C. Kalau kamu tulis dalam bentuk linear, C di belakang tu apa? Pintasan Y, betul? Ya, Itu bagi linear. Kalau bagi kuadratik, dia adalah AX square plus BX plus C. Bentuk arm juga, bentuk arm kuadratik. Jadi what is the C here? Pintasan. I see. It's all this one mathematics. Dia ada bahasanya sendiri tau. Dia gunakan simbol C, you see that? C itu apa? C sebenarnya ada kaitan dengan simbolik untuk pintasan Y. Itu masuk tersiratnya lah. Okey, ada lagi soalan? Okey. Ya. Jadi hari ini masa 1 jam lah, cikgu tak nak panjang sangat ya. Okay, jadi inilah cara macam mana kita nak kaitkan semua 5 langkah. Jadi sambil buat, sambil berfikir apa kaitan antara satu sama lainnya. Jangan hanya buat kerana langkah 1 saya buat langkah 1, langkah 2 saya buat langkah 2. Kalau dah buat tu boleh kaitkan, ada kaitan langkah 1 dengan 2, 2 dengan 3, semuanya ada kaitan. Otak anda dia aktif, dia aktif dan dia tahu apa saling kaitan mereka. Bila soalan exam ke soalan situasi sebenarnya datang, then you know how to relate to each of them. Mana satu berkait rapat. Satu lagi cikgu sebenarnya nak kamu perhatikan di sini, saya gunakan warna hijau. Okeylah. Okay. You see here another way, satu lagi cara untuk semak. Sama ada titik maksimum kamu ini dengan pindasan kamu ini, mana satu betul? Logik ke tidak? Betul ke tidak? Cuba kamu tengok. Pindasan Y-nya 12. Okay. Titik maksimum vertex ini, dia kata 2 di sini, mana 16? 16 di belakang itu merujuk kepada koordinat Y. Dan kalau kamu tengok graf ini, titik ini adalah titik paling tinggi. Lebih tinggi daripada pindasan Y-nya. Jadi kalau lebih tinggi dari pindasan Y-nya, adakah logik pindasan Y-nya 12, titik maksimumnya 16? Logik ke tidak? Logik. Jadi dengan logik itulah kamu terima jawapan kamu dengan yakin. Itu maksud cikgu bila dah dapat jawapan, kaji jawapan kamu. Jangan dapat jawapan, okey hantar aja. Jangan. Cuba fikir sejenak. Adakah benda semua nilai yang dilabel kat sini logik? Kalau logik, baru hantar. Barulah kamu mendapat satu kemahiran yang penuh. Tambah ragu-ragu. Okay, itulah semua cara untuk kamu semak. Okey, jadi cara nak lukiskannya sudah cikgu selesaikan untuk anda ya. Okey. Jadi semua langkah ini selesai. Ini jawapan kalau di buku sama saja ya, sama saja. Okey.
So that is a question. Tapi di sini ada satu sumbang saran dia kata. Okey. Cuba kamu tengok soalan tu dan bagi tahu cikgu. Dia tak ada jawapan ini, tak ada jawapan. Saja dia nak kaitkan soalan ini dengan domain. Kenapa kaitkan dengan domain? Domain adalah chapter 1. Masihkah anda ingat chapter 1? Itu maksudnya. Okey. Bagaimanakah cara untuk melakarkan graf fungsi kuadratik dalam contoh 15 yang tadi itu contoh 15 bagi domain negatif 3 dan 7. Maksudnya X di antara negatif 3 sama dengan negatif 3 ataupun paling besar sampai 7. Macam mana lukiskan grafik dengan domain yang telah dihadkan? Any idea? Sia nak jawab, Sia? Ya. Ya. Macam mana nak apa ni? Nak lukiskan ini. Nak lukiskan untuk domain negatif 3 dengan 7. Apa lagi maklumat perlu ditambahkan? Yang ini. Dia tambahkan ayat ni kan? Lepas dia tambah ayat ni, kamu rasa graf kamu akan berubah tak? Akan ubah. Okey, apa yang berubah? S pencahayaan. Adakah 5 langkah yang kita buat tadi semua itu akan berubah? Tidak, Ataupun dia sama saja? sama saja. Sama saja. Okey, 5 langkah tadi tidak berubah, sama saja, tapi kena buat sesuatu tambahan. Apa yang harus ditambahkan? Tahu? Okey. Sia cuba ingat balik Sia ya. Apa itu domain yang dimasukkan di bawah sini? Apa maksud domain ini ya? Okey. Nanti cikgu bagi tahu. Sekarang cikgu cari orang kedua untuk tanya ya. Okey. Rina ada? Rina nampak nama. Okey, Rina. Oh, Rina. Long time I don't see you. Rina boleh bercakap, Rina? Halo, Rina. Tak ada suara? Okey, Olivia? Olivia cuba. Halo, Olivia. Okey, ya Olivia. Dengan adanya ayat gini, dia kata sini kan, bagaimana cara untuk melakarkan graf fungsi? Okey, bagaimana cara nak melakarkan graf fungsi ini? Okey. Bila domain yang diberikan negatif 3 dengan 7. Jadi apa yang perlu ditambahkan? Sia kata tadi langkah pertama sampai langkah kelima yang kita buat semua ni, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima tidak perlu berubah, tak berubah. Maksudnya graf yang kamu lukis tadi semua tak berubah. Cikgu pun setuju dia tak berubah, tapi perlu tambahkan sesuatu. Jadi apa yang perlu ditambahkan sesuatu sekiranya ayat ini dimunculkan dalam soalan. Ya, fikir dulu. Okey.
Ada Evelyn. Evelyn Q nak cuba? Ya, cikgu. Saya rasa ialah pintasan X ialah negatif 3 dan Negative 3. 7. Pintasan X. You mean pintasan ini tukar jadi negatif 3? Tak. Bukan kan? Tapi Okey. ya, Okey. Jadi maksudnya domain negatif 3 ni di mana? sebelah kiri negatif 2. Okey, sebelah kiri negatif 2. Alamak. Sekejap, saya punya ini hang. Where is my... Sekejap Oh, I have to close it for a while Dia sudah hang sekejap. Okay. Okay. Yeah. So di sini okay. Jadi Evelyn kata di sebelah sini letak negatif 3. Okay. Ada lagi? Yang 7 di mana? Sebelah kanan 6. Okey, sebelah kanan 6. Jadi saya padan nombor lain semua dulu. Langkah-langkah saya buat dulu. Okey. So ini letak 7. Ya. Okey. Betul. Itulah maksudnya sebenarnya ya. Maksudnya domain ini merujuk kepada paksi X. Okey. Objek ialah paksi X. Bila paksi X dia kata paling kecil negatif 3, paling besar 7. Okey, jadi kita pun letakkan dua nilai itu sebagai sempadannya. Tidak boleh keluar daripada kawasan ini, tapi mesti di lingkungan kawasan ini. Maksudnya di sini kamu punya graf yang kamu lukis, dia mesti dilukis di antara negatif 3 dengan 7. You cannot more than that. It must be within that. Okay. Jadi bila ada letak negatif 3 dengan 7, seolah-olah apa dah? Seolah-olah kamu sudah sempadankan lah. Jadi kalau sempadan, graf kamu ni di-frame-kan dah. It must be inside there. Tak boleh lebih. Dan dalam kata lain, graf ini tak boleh panjang. Tak boleh terkeluar daripada sempadan ini. Cannot more than it. Sebelah sini tak boleh. Sebelah sini pun tak boleh. Dia hanya boleh sampai sini dan berhenti. Okay. Olivia, okay, Olivia? Okay, thank you. Sia, okay tak Sia? Okay. Okay, jadi kedua-dua nilai itu merujuk kepada domain. Domain merujuk kepada paksi X. Jadi dia katakan paling minimum sampai negatif 3, paling maksimum sampai 7. Jadi graf kamu hanya boleh sampai sana. Cikgu, boleh tak saya lukis tidak sampai sana macam ini? Hanging in the middle, boleh tak? Can I hang in the middle or not? Tidak touch on the line, can or not? Tak boleh. Itu pun salah. Maksudnya, sini lukis mesti sampai sini. Sini lukis mesti sampai sini. Of course, dalam graf kamu, dua garisan ini tak muncul. Jadi, apa nak wakilkannya? Jadi, kamu kena gunakan dot line. You see, dua line itu bawa sampai kena pada graf itu. Okay. Dan bila sudah ada sempadan macam ini, then you have to show me what is the value here. Apakah nilai paling rendah boleh dia pergi? Graf itu turun kan? Turun sampai titik mana paling rendah dia boleh pergi? Then you have to show me this value. Jadi untuk jawab soalan ini, kamu kena lakarkan lagi dan kamu kena carikan nilai Y-nya. Nilai koordinat Y-nya.
Jadi macam mana nak lanjutkan soalan ini untuk lanjutannya ya. Jadi kamu kena cari negatif. Apabila negatif X sama negatif 3, jadi F negatif 3 sama dengan, and then you substitute into the equation lah. Apa equation dia? Okay. Negative 3 in the square, 4 times negative 3 plus 12. 9 minus 12 plus 12. So the answer is negative 9. Okay, this side is negative 9. Okay, how about the 7? When X equal to 7, okay, will it giving you the same value of Y? Okay, 49. This one is 1728 plus 12. This is 1940. Negative 9. Oh, sama nilai. Sama nilai. Which means dia paling rendah berhenti pada negatif 9. Paling tinggi berhenti di 16, paling rendah berhenti di negatif 9. Okay. Jadi graf seperti ini dia akan ada limit di bahagian atas ataupun bawah bergantung kepada keadaan soalan. Kalau soalan dia ada limit, dia bagi kamu domain. Domain maksud apa? Dia hadkan nilai paksi X-nya. Bila paksi X dihadkan, paksi Y juga akan dihadkan. Kalau dia tak bagi apa-apa domain macam itu, soalan hanya katakan macam ni, ya, asalnya contoh 15, you tengok baca soalan asalnya, dia langsung tak ada domain diberikan, dia nak katakan, lakarkan graf bagi fungsi kuadratik, tidak ada sebarang domain diberikan. Kalau tak ada apa-apa diberikan, then it's okay. You can simply draw your graph dan tidak perlu petulikan limitnya di bawah atas. Apa yang perlu ditunjukkan hanya 5 maklumat yang cikgu tunjukkan tadi. Okey, 5 maklumat: bentuk, vertex, pintasan X, pintasan Y. Selesai. Yang bawah ini tidak perlu ditunjukkan bagi soalan yang tidak ada limit. Okey. So I think itulah pengajaran kita hari ini. Okay. Cikgu sebenarnya nak selesaikannya untuk topik ini, nak selesai supaya hari Jumaat kita boleh mula dengan, ataupun tak apalah, hari Jumaat kita akan kalau bolehlah saya nak mula topik baru, tapi saya tengok sini ada banyak soalan ini. Semua soalan ini adalah soalan aplikasi. Ya. Ataupun macam ni lah, cikgu hari ini selesaikan ini sekejap. Ambil masa kamu orang sekejap. Selesaikan masalah fungsi kuadratik. Okay. Jadi dengan adanya teori tadi yang sudah kamu pelajari, 5 langkah tadi macam mana lukiskan graf. Sekarang kaitkan graf yang kamu lukis ni, kemahiran graf kamu tu, dengan keadaan semasa dalam hidup kita. Apa-apa benda yang boleh membentuk kuadratik, dia boleh dikaitkan. Bila dikaitkan, maksudnya kamu sedang mengaplikasikan fungsi kuadratik dalam menyelesaikan masalah harian kita. Barulah bergunanya belajar kuadratik, sebab dia selesaikan masalah harian. Jadi contoh yang ada di sini adalah contoh 16. Bercerita tentang Shreyas dipilih untuk mewakili sekolah dalam satu pertandingan merenjang lembing. Merenjang lembing di peringkat sekolah. Okey. Kamu tengok sini apa dia cakap. Shreyas merenjang lembing pada jarak 3 meter dari permukaan lantai. Jadi maklumat yang dia beri ini is the real information. Dia ada nombor, okey, dia ada matematik, ada nombor. Tapi nombor ini ada maksud. Maksudnya apa?
maksudnya ketinggian, ketinggian dari permukaan tanah. Ayat ini, can you imagine or not? You kena imagine bila sudah menyelesaikan masalah harian, then you must able to understand your situation. Kalau kamu tak mampu nak imagine soalan ini dalam situasi sebenar, lagilah tak dapat kamu kaitkan dengan ilmu kuadratik ataupun ilmu matematik. Okay. So surau Marjan lembing pada 3 meter, ketinggian 3 meter dari permukaan lantai. Bolehkah kamu bayangkan macam mana benda ini berlaku? Kenapa 3 meter dari permukaan lantai? Siapa boleh jawab permukaan 3 meter dari permukaan lantai? Katakan ini adalah lantai dekat Padang, Padang Stadium Bintulu. 3 meter dari lantai. Di sini dia akan rejangkan lembingnya. Wow, di sanalah dia lepaskan lembingnya. Lembingnya akan keluar. Okay. Okay. Jadi kenapa 3 meter? Okay. Cuba itu saya kata kamu kena questioning the question. You kena selalu bertanyakan diri. Apa hal 3 meter? Macam mana keadaan 3 meter ni? Kamu setuju ke 3 meter tu? Ada keraguan tak? Ada sesiapa ada keraguan dengan 3 meter ni tak? Alia, kamu ada keraguan tak, Alia, dengan 3 meter? Halo, Alia. Okey. Alia. Oh, okey. Anik, you rasa ada keraguan tak dengan 3 meter ni? Tiada? Okey saja. Okey. Ya. Macam mana dia boleh lepaskan dari 3 meter tu? You tahu berapa tinggi 3 meter kan? Tahu. Mungkin dia lepas tangan dia ke atas kali. Ya. Cuba Anik, you berdiri sekarang. Tak, saya berdiri. Okey. Dan cuba kamu lepaskan lembing kamu dari tangan kamu dalam keadaan kamu berdiri dan kamu nak lepaskannya. Tak mungkinlah kita lepas di bahu, kan? Ya. Dia mesti di atas, kan? Ya, di atas. Di atas, okey. Cuba kamu naikkan tangan kamu sampai ke 3 meter. 3, taklah, saya tak tinggi sangat. Kamu tak tinggi sangat. Jadi kamu rasa berapa ramai manusia ada ketinggian 3 meter? Tak ada lah yang tinggi 3 meter. Tapi kalau dia tangan dia angkat ke atas sampai mungkin kalau dia macam Roland ke. That's why I want you to think, you know. Yes, we don't know. Maybe orang itu memang sangat tinggi. Okay. Tapi kena fikir. Jangan langsung tak fikir. Sebab dia bila dikaitkan dengan suasana harian, masalah harian, then you must able to imagine all the situation. Then you have to questioning it also. Saya tak kata 3 meter tu salah kan, betul. Tapi saya nak kita, questioning it supaya kamu lebih berfikir. Okay. Tapi 3 meter agak tinggi. 3 meter ni 9 kaki tau. 9 kaki, manusia biasa yang kita ni, berapa meter? Kalau 2 meter, manusia 2 meter pun tak tahu tinggi mana ada tu. Ya. Imagine kepala ni 2 meter tinggi, tangan ini naik, dah makan kepala sini, kan? Maksudnya satu kerat lagi tangan kena 1 meter. Dia tangan dia sangat panjang. Lebih panjang daripada badannya. This is the situation lah. But ini mainlah itu sebagai ini sajalah. Saya baca soalan ni pun saya fikir macam mana ni, kan? Okey, mungkin situasinya macam ini. Mungkin situasinya tempat yang dia lari itu, tempat dia lari itu, dia ada platform. Dia lantai dekat bawah. Yang bawah ni lantai, dia ada platform lebih tinggi. Dan dia sedang lepaskan di atas platform. Tak standard lah juga. Tak standard lah.
tak standard, yes, tak tahulah apa tujuan dia kan, tapi kalau tidak, saya tak boleh imagine how can be 3 meter bah. Tak logik manusia 3 meter kan. So, okay lah. Kalau kata nak standard, maksudnya orang itu memang sangat tinggi. Okey, tak apa. Bila you katakan macam tu, kita berdiri dengan macam ni kan. Jadi lain kali kalau kamu nak hantar orang pergi learning, maksudnya apa? Orang itu lagi tinggi, lagi bagus, betul? Ya. Yes. Kenapa? Sebab bila dia lagi tinggi, dia punya starting point sudah tinggi. Bila starting point tinggi, dia naik akan sampai ke titik maksimum yang lagi tinggi berbanding dengan orang yang rendah. Jadi belum nak lawan tenaga, lawan ketinggian saja, dia sudah ada advantage. Kemudian faktor kedua adalah kekuatan dia punya lengan kan, kekuatan dengan taktiknya, itu kedua. Jadi orang tinggi tambah lagi dengan kekuatan, pasti lebih senang menang. Itu maksudnya lah. Okey, itulah orang kata kaitkan teori dengan situasi sebenar. Then we can come up with all kind of suggestion in our life. Okey lah. Jadi lebih kurang kita faham soalan sudah. Jadi lembing ini, tinggi lembing direjam diberi oleh satu fungsi. Jadi fungsi ini kalau kamu tengok, kenapa dia ada kuasa 2? Maksudnya, kenapa belakang ini 3? You look at it. Sekarang saya nak kamu tengok ni. Kenapa belakang itu nombornya 3? Pindasan 3 tadi kan, ada kaitan dengan 3 meter. Ya, dengan keadaan H adalah ketinggian lembing. Okey. Okey. You see, kenapa dia 3 meter di belakang? Kenapa 3 meter? Orang itu lepaskan 3 meter. Jadi kalau T itu apa? T itu masa. Masa, you see, kalau T sama dengan kosong, sebelum masa diambil kira, lembing itu masih lekat pada tangan orang ini. Di mana ketinggian asalnya 3 meter. That's why kalau saya katakan ini sebagai paksi Y, di sinilah tempatnya 3. Okay, dan X-nya itu sekarang sudah jadi massa. Ya, saya salah arah. Kalau lepas ke sini jadi negatif pula. Okay, jadi cikgu salah arah. Patutnya macam ini. Untuk logik lagi kan. Okay, lembing di sini. Lepaskan lembing di sini dengan ketinggian 3 meter. Okay, dan ini adalah masanya T. Saat 1, saat 2, saat 3, lembing ini akan semakin tinggi ketinggiannya, okey, ketinggiannya di atas dan seakhirnya dia akan jatuh ke bawah. Okey. Jadi graf ini, graf kuadratik ini diwakili oleh persamaan ini. Ya, inilah persamaan untuk graf ini. Okey. And now you see, kenapa A-nya sama negatif 5? Apa bentuk grafnya? Bentuk N, betul? Graf ini, lembing ini naik, turun, membentukkan satu kuadratik parabola maksimum. Maksimum A-nya mesti negatif. Okey, inilah semua yang perlu kamu kaitkan dengan soalan-soalan dengan ilmu-ilmu yang perlu kamu dapat tadi. Jadi semua ini kalau boleh kait, maksudnya ilmu ini, ilmu topik ini sudah ada dalam hidup anda. Okey, okey. Jadi apa yang dia nak cari? Ya, bila dah semua dah nampak macam ni, ada kaitan, okey, apa dia nak cari? A, dia kata, cari tinggi maksimum. Tinggi maksimum dalam meter lembing itu yang direjam. Maksudnya, kalau kita tengok, dia nak tahu di manakah ketinggian maksimum di sini. Jadi dia punya ketinggian asal 3. Dia punya tinggi maksimum mesti naik sampai mana dia berhenti. Baru dia akan turun balik. Apakah ketinggian di sini? Tinggi maksimum dia.
Jadi tinggi maksimum berlaku di mana? Untuk soalan A, nak cari tinggi maksimum, dia gunakan apa? Dia gunakan vertex. Dia gunakan vertex. Jadi nak buat vertex, 5 langkah tadi, kita gunakan langkah keberapa? Kita gunakan langkah ketiga. Iaitu buat penyempurnaan kuasa 2. Kalau kamu ingat tadi sini, okay, kita akan buat langkah ini saja untuk soalan A. Bila dah soalan A buat sampai sini, kita terus dapat koordinat. Bila dapat koordinat di sini 2, 16, kita pun jawab. Kita takkan jawab titik maksimum. Saya salah tulis. Kita harus jawab soalan. Soalan sekarang dia nak cari apa? Dia nak cari tinggi. Tinggi maksimum. Ialah 16 meter. Jadi jawapan kamu bukan lagi dalam bentuk koordinat, bukan lagi dalam bentuk macam itu saja, tapi sekarang kamu kena elaborate your answer, terangkan jawapan kamu menjadi kehendak soalan. Kehendak soalan nak tinggi, jadi kita pun tulis tinggi maksimum. Ialah berapa? 16. 16 apa? Meter. Ya, okey. Itu contoh dia ya. Okay, soalan 2 pula, B apa dia nak? B dia katakan dalam masa, hitung masa, hitung masa, okey, hitung masa. Hitung masa dalam saat apabila lembing itu menyentuh pada permukaan. Sampai sini. Sentuh kat sini. Carikan masa berapa saat dia akan cecah pada lantai. Makin kuat, makin lama lah dia berterbang. Kalau lembik saja, sikit saja, 2 saat dah sampai ke depan mata kan. Ini ambil berapa saat dia. Jadi kalau saat di sini maksudnya apa? Maksudnya nilai T yang dia masukkan di sini adalah pintasan X. Okay? Graf ini kan, graf ini persilan di sini. Ini adalah pintasan X. Pintasan X gunakan langkah mana? Gunakan langkah 4. Gunakan langkah 4, iaitu gunakan kaedah pemfaktoran, penyempurnaan kuasa 2 ataupun rumus. Mana-mana boleh kamu pakai. Okey, jadi nilai yang kamu dapat nanti dia akan jadi T lah kan? T. Ada berapa nilai kamu akan dapat? Ikut graf ini juga akan ada 2 nilai. Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Yang kamu nak cari adalah sebelah kanan. Kenapa? Sebab sebelah kiri ini adalah negatif. Masa tidak benar orang kira negatif. Tapi bila kamu buat nanti, kamu akan dapat 2 masa. Satunya negatif 2, satunya 6 contoh. Jadi kamu kena buat rumusan, jadi masanya adalah 6 saat. Yang negatif 2 diabaikan. Kenapa diabaikan? Mana ada masa negatif. Okay, itu maksudnya bila teori diaplikasikan dalam hidup harian, dia ada nilai-nilai tertentu diguna, ada nilai tak diguna, ada nilai yang kita dapat perlu masukkan unit. Ya, okey. Jadi cara nak buat nanti kamu tengok tengok apa yang cikgu terangkan tadi sama lagi kan. Tengok dia buat penyempurnaan kuasa 2. Okey. Dia buat penyempurnaan kuasa 2, lepas tu dia dapat nilai maksimum, titik maksimum. Tapi dia maklumkan nilai maksimumnya ada berapa. Jadi nilai maksimum ini dia tukarkannya jadi meter, iaitu 12.8 meter. Kenapa nak tukar kepada nilai perpuluhan? Tak bolehkah guna pecahan? Masa sukan kan, masa sukan kalau kamu pernah jadi AJK mencatat lembing kan, jauh lembing, takkanlah kita nak catat dalam bentuk pecahan kan. Kita mesti tulis 12.8 meter, pecah rekod. Okey. Tak pernah orang tulis 64/5 meter. Cikgu pun pening nanti berapa meter sebenarnya kan. Jadi pecahan tu betul, tapi dalam situasi sebenar sekarang kita tukarkannya kepada perpuluhan. Lepas tu soalan 2 tadi, dia buat pemfaktoran. Pemfaktoran. Tengok dia dapat 2 nilai, negatif dengan positif. Yang negatif 1/5, dia kata abaikan. Kenapa abaikan? Pengiraan dia memang ada, tapi perlu diabaikan. Yang dia terima 3 saat pun. Okey, sebab masa tak boleh negatif dalam situasi sebenar. Okey?
Okey, jadi itulah keadaan di mana dia aplikasikannya dalam kehidupan harian. Jadi sini ada 4 soalan juga berbentuk kehidupan harian. Cuba kamu buatkannya. Okey. Dan atas sini tak banyak, ada 9 soalan. Belajar macam mana lakarkan graf dengan 5 langkah tadi. Makin banyak buat, makin cepat kamu melakar graf. Okey, itu sajalah untuk hari ini. So, tapi sebelum cikgu keluar ni, cikgu nak tengok balik nama kamu orang semuanya okey ke, ada ke tidak. Okey. Farid, tolong hentikan recording. Ataupun sebelum tu ada apa-apa soalan nak tanya cikgu?